Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa rasulil amin wa imamil muttaqin wa qaidul ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammimil khair. Amma ba'du. Saya muliakan rustia daripada SIG, kuliah Doha di SIG. Saya hormati tuan-tuan guru, puan-puan guru, ustaz-ustazah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita mengambil kesempatan yang sangat berharga pada pagi ini. Sama-sama kita berada dalam majlis ilmu di pagi Jumaat yang Allah Ta'ala berikan rezeki pada pagi ini dengan turunnya hujan. Di waktu turun hujan ini, kata dalam kitab, antara waktu-waktu yang mustajab doa. Waktu yang mustajab doa pada ketika angin kuat. Waktu mustajab doa pada ketika hujan turun. Waktu mustajab doa pada ketika kita sedang musafir. Dan untuk orang perempuan ada satu mustajab doa pada ketika dia tak boleh sembahyang, yang dia boleh berdoa je waktu tu. Tasbih, tahmid, takbir, takdis. Sembahyang tak boleh. Tapi ada satu waktu tu nama dia waktu mustajab doa pada ketika orang perempuan tak boleh sembahyang, dia boleh berdoa. Ada juga waktu mustajab doa di antara dua khutbah. Dua khutbah. La Tok Khatib baca khutbah yang pertama, Tok Khatib akan duduk. Lepas tu sama ada Tok Bilal nak selawat ke tak selawat. Ada kala Tok Bilal selawat, ada kala dia tak selawat. Maka pada waktu tu kita berdoa. Kata setengah ulama, itu waktu mustajab doa. Waktu mustajab doa juga ialah selepas berwuduk. Wuduk sunat kita menghadap kiblat. Pada kita ke berwuduk, kita panggung kepala sikit, kita angkat tangan tadah doa. Selalu kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Bolehlah tambah bagi doa dia boleh. Kerana itu antara waktu mustajab doa. Waktu mustajab doa pada ketika kita dianiaya. Ittaqu da'watal mazlum fa inna laysa bainaha wa bainallaha hijabun. Takutilah kamu doa orang-orang yang dizalimi, kerana di antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Artinya straight sampai terus. Yalah, doa hak yang lain-lain pun memang straight sampai terus, tak ada perantaraan. Tapi hak tu lagi mustajab, cepat juga sampai dia. Waktu yang mustajab doa, waktu orang buat naya kat kita, orang buat zalim kat kita, tadah tangan, Allah Ta'ala bagi lala tu kat kita. Cuma doa ni tuan-tuan, dia bukan doa dapat terus. Ada doa yang minta Allah Ta'ala tangguh sampai satu masa dia bagi. Janganlah kecewa dengan doa. Doa selalu, minta selalu, sampai satu masa
Tuhan bagi. Ada satu doa yang Allah Ta'ala tak bagi macam kita minta, dia bagi macam lain, tapi ada kaitan lah dengan hak kita minta. Kita minta anak senang, Tuhan tak bagi kat kita senang, Tuhan bagi anak-anak kita senang. Jadi ada kaitan lah dengan kita. Dia pun bagilah kat kita bulan-bulan seorang 500, anak dah 8 orang, sebulan 4,000 jenuh makan. Tapi dia tak bagilah direct makan kat kita, dia bagi kat anak-anak. Ataupun dia bagi kat menantu. Anak-anak kita pun kerja tak elok pun, hak seorang tu hak hinguih meleleh kecil-kecil dulu tu mengajak tadika, ada seorang mengajak tadika, nikah dengan engineer, jadi yang si suami pun bagilah kat mak sikit, banyak mana nak bagilah 500 sebulan. Lepas tu hak seorang lagi anak kita jadi apa ni, gawai besar lah di bank hak yang ada Islamic Financial lah, bagilah 1,000 kat mak. Kumpul anak dah 8 orang, bagi seorang 1,000 sebulan 8,000, jenuh makan, 5 tahun mati mak dia makan banyak. Orang suruh simpan pergi Mekah, dia kerja duk habis makan. Contoh lah kan. Yang ketiga, ada juga doa kita yang kita minta tapi dia bagi ke orang lain. Kita minta nak sihat tapi kita duk sakit-sakit, dia bagi kat isteri kita. Sihat bagi kat isteri kita, jadi isteri kita sihat, dia boleh jaga kita. Ada juga macam dengan mak Nabi Ismail, Siti Hajar. Siti Hajar larilah ligan pi daripada Safa pi Marwah mai Safa cari ayah, tapi Allah Ta'ala tak bagi kat dia, Allah Ta'ala bagi kat anak dia. Nama dia Nabi Ismail, air Zam-Zam sampai lah boleh minum. Ada satu lagi doa yang Allah Ta'ala tak bagi kepada kita di dunia sebab Allah Ta'ala sayang kat kita. Dia simpan. Hari akhirat esok Allah Ta'ala baru bagi. Jadi tak sah. Wala tansau min rauhillah, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Allah Ta'ala tahu nak bagi kat hamba dia macam mana. Macamlah orang kata kat saya, hak tu hak ustaz kata kat kami. Cuba Allah Ta'ala bagi kat ustaz, tengok jadi jutawan. Pagi ni kira nak main duk ngajak tani ke nak pergi minggah ke, tak tahu nak apa. Tak tahu nak apa. Tak kena uji tak apalah. Kena uji sekali cakap tak habis kot. Bukan makan tak habis, cakap tak habis. Tuhan tak uji kita dengan benda tu. Alhamdulillah, redha lah. Allah Ta'ala nak bagi kot mana pun tak apalah. Cuma ya Allah, Engkau janganlah uji aku dengan satu fitnah yang aku tak mampu tanggung ya Allah. Hak tu je minta. Ya Allah, janganlah Engkau uji aku dengan satu fitnah yang aku tak mampu tanggung. Kalau Allah Ta'ala uji saya tiba-tiba, mana nak tahu, tiba-tiba jadi jutawan, tiba-tiba saya tak mengajak dah tuan-tuan perempuan di sini, rasa kecewa dah. Pagi-pagi ni terpaksa pergi ada meeting, pagi-pagi ni terpaksa ada press conference, pagi-pagi ni terpaksa atau jemaah pakai tak mengajak lah. Lah kali Haji Koli kata ni dia orang jutawan hak jadi tak ketahuan ni dia. Tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini kita akan meneliti sambung balik cerita kita hak bulan bila tak tahu. Wasiat Imam Syafi'i. Wasiat Imam Syafi'i. 30 wasiat Imam Syafi'i. Ni kitab dia, 30 wasiat Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiat yang pertama, kita dengar ya, kita seronok dengar apa wasiat-wasiat orang alim ni wasiat kat kita. Kalau aku hidup, dia kata, jadi amanat, dan kalau aku mati nanti jadi wasiat. Hak ni lah ni. Kalau hidup dia jadi amanat. Amanat ni artinya diamanahkan kat kita suruh buat. Tapi kalau mati dia dah tak ada lagi dah. Hak ni biarlah jadi wasiat. Imam Syafi'i dah mati, tinggal kat kita wasiat. Kata Imam Syafi'i,
Perbanyakkanlah kamu menyebut nama Allah daripada menyebut nama makhluk. Perbanyakkanlah kamu menyebut akhirat daripada kamu menyebut-nyebut urusan-urusan dunia kamu. Sebutlah akhirat sama. Ni hari ni ada kuliah jemaat, hari ni ada sembahyang jemaat, tang segi ada orang mengajar. Ceritalah hak akhirat setengah-setengah ni cerita tang segi ada bola dalam TV. Dia cerita pasal hai dunia je. Imam Syafi'i kata boleh tak? Perbanyakkan sebut Allah daripada sebut-sebut makhluk. Perbanyakkan sebut akhirat daripada sebut-sebut urusan dunia. Imam Asy-Syafi'i memberi wasiat berkenaan 5 perkara yang perlu diingat. Ni ada 5 perkara lagi ni. Yang pertama, perbanyakkan sebut Allah daripada sebut makhluk. Kedua, perbanyakkan sebut akhirat daripada sebut dunia. 5. Yang ketiga, perbanyakkan sebut dan ingat hal kematian daripada ingat hal kehidupan. Ingatlah hak mati-mati sama, mati esok lah, nak agak-agak kita ni nak bawa apa pergi sana. Amalan kita taklah banyak mana. Hak wajib buat gak, hak sunat tu tak larat buat lah. Sebut tak apa. Bagi selalu kita beringat. Nak bawa pi apalah, malam-malam kebajikan, baca Quran pun boleh sikit-sikit ya, udahlah baca tak apa elok, baca pilahat. Nak kata zikir kerap-kerap sangat, masa tak banyak kita zikir ni. La ilaha illallah pun zikir pada waktu orang buat tahlil mati je, lepas tu tak zikir-zikir dah. Benda yang kita buat kalau depan Allah Ta'ala, insya Allah Ta'ala tanya kita bawa apa, selalu ingat tentang hal-hal kematian daripada hal-hal kehidupan. Yang keempat, kata Imam Syafi'i, jangan menyebut-nyebut kebaikan diri dan keluarga kamu. Kurangkan kalau boleh sebut hal-hal berkaitan dengan diri kita dan keluarga kita. Dan yang kelima, jangan menyebut-nyebut dan menampak-nampakkan aib orang dan juga keburukan orang. Yang duk nak cerita hak buruk orang, hak duk nak cerita hak aib orang, hak duk nak cerita hak benda-benda yang boleh bagi malu orang. Usaha pi korek pula tu. Tunggu sat, aku nak pergi tanya Kok Maklum tu tahu. Lepas tu bawa pula kereta sikit lagi pergi tanya pula, ada Maklum tu dia ada kawan seorang, kawan tu baik dengan kawan ni, aku nak pergi tanya dia, tengok dia korek nak tahu juga. Boy. Imam Syafi'i kata boleh tak? Jangan menyebut-nyebut dan menampak-nampakkan aib atau keburukan diri orang. 5 perkara pesan Imam Syafi'i. Demikianlah wasiat Imam Syafi'i, iaitu 5 perkara yang elok disebut-sebut selalu dan memberi kesedaran kepada kita sepanjang menjalani kehidupan. Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan umatnya berkenaan menggunakan 5 kesempatan sebelum datang 5. Itu hak Rasulullah sebut dalam hadis. Ini hak Imam Syafi'i sebut dalam wasiat dia. Rasulullah kata apa? Muda kamu sebelum tua, lapang kamu sebelum sibuk, sihat kamu sebelum sakit, kaya kamu sebelum susah, hidup kamu sebelum mati. 5 perkara hak Rasulullah kata beringatlah. Waktu sihat sebelum sakit. Orang kampung kata sebelum orang buat dusun atas kepala. Saya dulu duduk fikir lah, buatlah orang peringat dusun atas kepala. Dusun pada kepala tu apa dia? Rupanya orang duk main hantar buah suruh makan, tak boleh nak makan lah buah atas kepala ya. Main orang lain nak makan. Buat dusun atas kepala, rupanya istilah lepas tu. Sihat sebelum sakit, terlantak sakit. Nak main mengaji tak boleh. Nak duduk mengaji tak boleh. Nak buat apa? Nak makan nori tak boleh. Nak pergi ziarah orang pun tak boleh, orang untuk ziarah kita aja. Sihat sebelum sakit. Lapang sebelum sibuk. Lah tak apa, kita dah lapang, suami pun duk kuat lagi, mailah mengaji, pilah cari tempat yang boleh tuntut ilmu. Tuk lepas-lepas pada ni manalah nak tahu Allah Ta'ala nak uji kita, suami sakit. Nak pergi mana tu beda.
Contoh-contoh bukan nak beda hak dalam ni dah, beda hal lain lah. Pergi mengaji lah bang, susah pergi ikut, aku tak apa sihat, aku nak makan, aku nak bangkit apa payah. Tak payah. Suami tak bagi jangan duk main lah, dosa kita main, tunggu dia. Dia main dah masa sibuk. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan suami sakit. Tunggu dia. Hampir mana ni? Ada duk kot ni lah. Terus api lah jauh-jauh ekor lapar ayam. Nanti susah nak minta kat budak-budak tu. Mereka tak dengar. Mereka boh menatang pak dalam telinga. Tak tahu. Dia boh earphone. Anak-anak ni tuan-tuan, kadang-kadang dia pun duduk dalam rumah pun earphone duduk dalam telinga. Kita panggil tak dengar. Derah dah tu panggil tu. Tak dengar. Kita kena pesan kat mereka, simpan satu telinga habuan mak panggil, takut di akhirat esok Allah Ta'ala panggil hampa tak dengar. Berdosa tuan-tuan perempuan kalau anak yang ibu dia panggil tapi dia tak dengar atau buat-buat tak dengar, dosa. Kita panggil dia 2-3 kali, Mia, oh Mia, dia tak dengar lah, dengar lagu Korea ngangong. Ni dalam telinga dia ada earphone dua-dua. Simpan satu telinga habuan mak ayah panggil, hak satu telinga lagi buh earphone, satu telinga lagi simpan habuan mak ayah panggil. Berdosa besar kalau mak ayah panggil dia tak buat tak dengar. Allah Ta'ala fitnah dia di akhirat esok, na'udzubillah. Mai dah masa sibuk, anak-anak tak boleh tolong satu, kita lah yang nak tolong suami. Abang nak makan ayam abang tak mau dah. Abang nak makan nasi ke? Tak mau dah. Aku nak tidur bantai hang suar bagi sedap sikit belakang, aku nak tidur. Takkan nak kena dia adjust diri dia pun dah tak larat. Kita lah kena buat. Abang nak minta lah supaya Allah Ta'ala bagilah kat saya pahala mengaji, sebab saya tak boleh mengaji dah. Mudah-mudahan suami kata kat kita apa dia, ni beda-beda, aku doa mudah-mudahan aku redha hang masuk syurga, hang boleh masuk syurga. Allah perempuan nak apa lagi perempuan. Kalau suami kata macam tu lah, kalau suami kata hang ni kau berasan, jangan. Aku mati esok berasan nikah pula berasan. Duduk kira hak tu ya. Tak ada kerja lain. Kerja kalau aku mati dia menikah lain. Biar dia menikah bila buat macam mana kita dah mati dah, takkan nak jadi hantu main duk cekik dia tidur. Kan? Hak tu yang dia fikir hak lain lah. Kemudian kata Nabi SAW pada dia, kaya sebelum kamu miskin dan hidup sebelum kamu mati. Baik, apa maksud Imam Syafi'i memperbanyakkan sebut Allah? Kita biasa menyebut ataupun memuji-muji orang yang berbuat baik kepada kita, sehingga kadang-kadang kita terlupa hakikat bahawa terlampau banyak nikmat Allah yang kita terima. Pasal apa kita tak puji dia? Patut puji lah. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, tak mampu kita hitung. Patut dah kita syukur, alhamdulillah. Boleh duduk rehat, alhamdulillah. Boleh makan, alhamdulillah. Boleh minum, alhamdulillah. Boleh duduk dengan suami, alhamdulillah. Boleh duduk dengan isteri, alhamdulillah. Aku boleh duduk dengan rumah, alhamdulillah. Awak ni mak kalut hari ni, alhamdulillah boleh duduk rumah. Saja tak belum mak aku nak pindah hampir pula. Bini kita ni orang kalut, buatnya nak cari suami kita lah ni orang kalut. Alhamdulillah boleh duduk dengan suami, boleh duduk dengan abang petang ni. Tak ada dia kata aku pasal lagi nak keluar pula main futsal. Futsal pula dah. Alhamdulillah boleh duduk dengan anak-anak. Alhamdulillah anak-anak kita semua sihat. Alhamdulillah kita pun sihat. Selalu syukur. Selalu kita jadi orang yang sebut nama Allah. Lantaran itu kita terlupa memuji dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang berbuat baik sedikit pun kat kita, kita puji habis-habisan. Tetapi nikmat yang terlalu banyak Allah Ta'ala beri, kadang-kadang langsung kita tak ingat. Apa nikmat yang besar Tuhan bagi kat kita? Nyawa, hak duk nyawa, hak ni hak. Nyawa ni mahal tuan-tuan, tak ada hak ni habis lah. Ada orang boleh beli nyawa nombor 2 tak ada lah, mana ada nyawa satu ni je. Yang kedua apa dia?
Yang kedua, Allah Ta'ala bagi akal. Akal kita boleh fikir. Besar nikmat akal. Cuba tengok orang gila, dia kan ada akal. Tengok pakaian dia tak terurui, makan pun makan sisa-sisa makanan. Orang bagi, minta kadang-kadang orang bagi, minta kadang-kadang orang bagi lebih orang ya. Dia tak ada akal. Sayang kat dia. Yang ketiga, nikmat agama, nikmat Islam, nikmat iman. Yang keempat, nikmat kebebasan. Syok lah bebas. Syok. Syok lah masa zaman Covid dulu tak boleh pergi mana. Tak syok. Nikmat kebebasan. Syok lah duduk dalam rumah, suami pun tak berapa payah sangat nak minta main mengaji dia bagi, nak minta makan kenduri dia bagi, nak minta pergi piknik dia bagi, nak minta, tak ada masalah apa. Aku dengan mak hang, saya mak hang clear di rumah, aku okey je. Pilah mana hang nak pergi dengan kawan-kawan. Yang Mak Long Piah kemarin ajak pergi mana makan kenduri, pilah makan kenduri dengan Mak Long Piah. Aku pergi dengan orang lain lah, aku pergi dengan Haji Koli ajak aku pergi tak. Dia tak kongkong kita, dia berbagi kebebasan kepada kita. Berbanding ada setengah suami tak salah lebih duduk rumah pun tak gelar, duduk kira duduk biuk asalnya nak ni nak Mak Long Piah haji makan kenduri pak dah pergi dengan aku lah lagi lepas lorong. Syok lah, tak syok. Kita pun muka tak elok, hang duk kira muka hang tak elok, ni muka aku tak elok, terdiam kelih ada orang. La ilaha illallah. Syok lah, tak syok, tak ada kebebasan dalam hidup. Ni nak pergi depa nak buat sembahyang hajat pa masjid mai hajat rumah lah. Hajat lah, lepas hajat dengan kawan anak dia tak apa sihat. Buat hajat rumah. Abang buat sekali kot, aku tak apa, aku buat lain kali lah, hang buat lah. Orang duduk kira dia. Bebas tak tuan-tuan? Tak bebas perempuan, tak bebas. Ni bebas nak main mengaji. Pilah mengaji pi. Apa dia mengajar Ustaz Mak Isa? Ustaz Mak Isa mana tahu? Adalah satu orang tu tua-tua ada janggut panjang, tak apa, muda jangan nak pergi ham kenal kat dia lah. Kalau mereka tak ketahuan. Ada setengah yang tak bagi pergi ngaji, tok guru muda, la ilaha illallah, hampa agak-agak lah bini dia pun tua dah. Yang lelaki tu pun moro jangan apa. Ada agak jenis-jenis tu. Syok lah? Tak syok. Tak bebas kita. Kebebasan adalah satu nikmat yang sangat besar. Syukurlah ya dalam kehidupan kita. Sebaik-baik dan seelok-elok lidah kita dibasahi dengan zikrullah pada setiap masa, bukan hanya mengucap alhamdulillah, tapi bila sudah kenyang, pujian begini hanya di lidah tapi tak meresap di hati. Ada juga dia kata. Memperbanyakkan menyebut akhirat. Yang kedua, yang pertama banyak sebut nama Allah, yang kedua banyak sebut akhirat. Kata pesanan Imam Syafi'i, dunia terlalu sedikit walaupun dibandingkan dengan akhirat. Akhirat 1000 tahun di dunia setimpal dengan satu hari di akhirat. Betapa kecilnya nisbah umur di dunia berbanding dengan akhirat. Nikmat dunia juga 1/100 daripada nikmat akhirat. Begitu juga dengan siksa dan kesusahan hidup di dunia 1/100 daripada susah dan siksanya di akhirat. Hanya orang yang berfikiran sempit yang sibuk memikirkan dunia sehingga lupa akhirat. Orang yang akal dia tak panjang, tak ada wawasan, ya, tak ada wawasan. Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Allah Ta'ala kata pilihlah akhirat. Baik. Yang ketiga, memperbanyakkan menyebut dan mengingati mati. Ada Syekh Abdul Qadir Mandili tulis dalam kitab dia ya, tentang ingat mati dan sebagainya ya. Selalu sebut. Kita sering memikirkan bekalan hidup semasa tua dan bersara, tetapi jarang memikirkan bekalan hidup semasa mati. Kita duk fikir bekal kita tua-tua esok lah, kita nak makan apa nah, kalau seandainya tak ada kita usahalah ni, kena ada lah sikit harta. Tu fikir tu je. No, hak mati no fikir tak. Tu kata dia. Memikirkan mati adalah sunat. Ini kerana kalau melakukan perkara itu kita menginsafi diri dan kekurangan amalan yang perlu dibawa ke sana. Kita mula teringat amalan kita banyak mana lah nak bawa ke sana. Nak kata duit duk sedekah selalu kita tak ada duit. Nak kata tenaga duk bagi riang ke orang pun kita tak rajin duk tolong orang.
Lah macam mana nak tolong diri kita di akhirat esok? Buatlah amal. Mengaji tahu macam mana nak buat amal. Ngaji tahu macam mana kaedah nak bagi pahala banyak. Buat amal bagi pahala banyak. Buat apa? Sembahyang nak bagi pahala banyak, sembahyang jemaah. Pahala banyak. Sedekah nak bagi sedekah pahala banyak, sedekah sikit tak apa. Tapi sedekah kepada orang betul-betul perlu, pahala banyak. Yang ketiga, apa dia lagi? Kita nak bagi pahala banyak, kita buat sesuatu amalan, dan amalan itu Tuhan gandakan, iaitu manfaat dia boleh orang pakai ramai. Ramai orang boleh pakai manfaat dia. Maka pahala jadi banyak. Pahala jadi banyak. Perjalanan yang jauh ke akhirat sudah tentu memerlukan banyak bekalan. Bekalan itu perlu dikumpulkan semasa hidup di dunia ini. Dunia ibarat kebun untuk menuju akhirat. Jikalau tidak diusahakan kebun dunia, masa akan dapat mengutip hasilnya di akhirat. Dia ibarat dunia macam kebun. Saya ibarat dunia macam jambatan. Nak melintah daripada satu tempat pergi satu tempat, tak ada jambatan ni pakai tak ada lah. Jadi kita lah nak lalu jambatan akhirat, kita kena bawa bekal kita. Patah balik tak boleh dah. Pergi ke alam akhirat tuan-tuan, tak boleh patah balik dah. Celah-celah tu ada orang minta patah balik. Dia minta nak balik ke dunia. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami dah dengar jeritan orang di neraka, kami dah tengok dah betapa siksanya orang dalam neraka. Farji'na na'mal salihan, kau bawa baliklah kami di dunia walaupun sehari ya Allah. Kami nak buat amal soleh. Inna muqinun, kami memang yakin sungguh-sungguh dah. Orang yang duduk di akhirat minta daripada Allah Ta'ala nak balik mai ke dunia. Malaikat kata apa kat dia? Hei manusia, hari ini hari balasan, bukan hari minta dah. Hari ini akan hari amalan. Hari ini hari balasan. Tak ada. Balik tak ada dah. Habis dah. Ya. Lepas boat dah orang panggil. The boat was passed away. Boat terlepas dah. Tak boleh dah. Dalam hubungan ini, elok sekiranya kita mencontohi sikap sahabat Sayyidina Ali dan bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Meskipun sudah terjamin syurga untuk diri dia, Sayyidina Ali masih mengeluh dengan hebat tentang kurangnya amalan untuk dibawa ke akhirat yang jauh perjalanannya. Bagaimana pula dengan diri kita yang sentiasa bergelumang dengan dosa ini? Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Imam Syafi'i, jangan bangga-banggakan diri dan bangga-banggakan keluarga. Tahu perangai orang Arab ni, dia suka bangga-banggakan keluarga dia. Kononnya lah, kalau keluarga ada jenis keluarga hak yang hebat-hebat, dia suka abang, aku ni keturunan aku ni dia, dia suka abang. Ada juga yang suka bangga-banggakan diri ni, tahu ni aku ni apa ni, dia suka bangga-bangga diri. Dia nak tunjuk hebat-hebat dia nak tunjuk kemah-kemah dia lah. Macam dulu-dulu lah, samsing zaman dulu, dia kata kalau orang yang samsing zaman dulu kau belah halus tak, orang tok kepak lana bulu tak dan sepak mati dulu. Orang lah kata cengih tak cengih tu, tok kepak lana bulu tak dan sepak mati dulu. Dia sepak tak dan mati dah kawan tu. Nak habaq kata cengih tak cengih. Aku orang keturunan belah tu lah. Lah orang tak heran dah. Orang keturunan mana tak heran. Dulu jangan tuan-tuan. Kalau nak pergi beli motor, habaq orang kampung Rekau ya, Cina tak jual sebab kampung Rekau tu ramai orang gangster Melayu. Tak jual lah, tak apa dah, orang Rekau mau baik-baik mau mengaji dah. Jangan. Ada orang yang bangga-banggakan keluarga. Syaitan memang sentiasa memerangkap diri kita dengan menyuruh ataupun membisikkan supaya kita sentiasa ingat ataupun menyebut kebaikan yang kita buat. Sama ada kebaikan itu pada diri kita, keluarga kita ataupun masyarakat. Kebaikan yang kita lakukan kita sebut-sebut, seperti resmi ayam telur sebiji sekampung. Duk cerita ke orang. Ni titi-titi hak duk ada kat kampung ni, asal usui dulu ni keluarga kami yang buat.
keluarga kami nama Tok Haji Pin, ni tu yang berpuh nama Titi Tok Haji Pin, contoh. Dia duk belagak keluarga dah. Mana ada dah Tok Haji Pin buat dulu relai dah, depa kata ni Haji KL buat ni dah. Dia duk belagak dengan hak Tok Nek dia duk buat dulu ni. Tak ada dah. Dia duk rasa nak hak tu, rupanya Imam Syafi'i tak bagi. Putih habislah kebaikan hak Tok Wan dia buat dulu ni, anak cucu pakat zuk bangga-bangga. Ni jalan ni jalan ni. Dulu tok nenek moyang kami yang buat dulu. Ambil duk belagak tok nenek moyang dia kemas terang mana, nenek moyang mati habis dah. Kita terlupa dengan menyebut dan mengingati kebaikan kita, itu menimbulkan penyakit hati, iaitu rasa ujub, rasa hebat diri. Penyakit ujub ibarat api dalam sekam, merosakkan pahala kebajikan yang dilakukan. Lebih dahsyat lagi apabila menimbulkan riak ataupun mula ada sifat takabur. Celah-celah tu pula ada pula orang kok tu duk tikam tuih, tahu tikam tuih? Duk tikam turut. Betul tengok. Kudu ingat lagi puang dulu duk tu tengok. Hak tu dia mai sifat ujub, sifat takabur. Mula oleh itu elok kita berhati-hati supaya menghindarkan diri daripada mengingatkan kebaikan diri kepada orang. Kita perlu sedar perbuatan baik yang ada pada diri kita sebenarnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala lah bagi peluang. Masa tu kita lah yang senang sikit pun. Itulah kita ada sikit duit pergi beli kayu pun, kayu rumah kongsi orang tak mau lah buat titi tu pun. Zaman dulu-dulu kan orang nak buat rumah lain, kayu tu lepas Lego lah Tok Wan dia beli, lepas tu tarah bagi elok-elok, buatlah titi bulan lalu. Semua orang pakat, anak-anak beranak dia pakat bangga-bangga diri. Tak boleh, rosak amalan. Akhirnya takut jadi, bukannya mendabik dada mengatakan kita orang baik, kita terlupa kepada Allah SWT yang mengurniakan kebaikan itu. Jangan. Yang keempat, yang kelima, kata Imam Syafi'i, jangan dedahkan aib orang. Ni lah nak kena jaga. Zaman lah ni dosa ujung jari ya puan-puan. Dosa ujung jari ya. Pahala pun duk ujung jari kita. Tekan handphone nak buat benda baik, pahala. Tapi tekan handphone niat benda tak elok dan buat benda jahat, dosa. Tetap dosa. Macam orang mengadu domba juga, macam orang yang bawa mulut piduk menghasad, piduk hasud orang, sama aja dengan tekan handphone. Tekan handphone, abang jangan dah, dengan kawan ni jangan dah, kedai kawan ni jangan pi dah. Yang aku tahu dia uli apa tu, canai dia pakai kaki yang tak tahu nak bang apa. Dia kaki dia pula aku tengok bari orang penuh cekam. Dan dia mula tu. Dia yang buat hal. Lepas tu kawan tu heranlah, siapalah kedai dia orang tak mai. Rupanya ada orang bawa cerita, sebenarnya bukan kedai dia, cerita mana tu. Aku tengok kan waktu dia uli roti canai, dia pakai cincin tangan kiri nak bang gambar. Tuan-tuan tengok lah orang beli roti canai pakai cincin tangan mana. Tangan kiri aku rasa-rasa kalau dia keluar jamban mesti dia tak buang kena cincin dia. Mampu lah, pakai tak pakai dah. Jahat lah, duk buat hasad dengki buat apa. Dia tak nak pakai cincin pun. Aku tengok dulu masa dia mula mai duk uli roti canai, dulu bulu tangan dia memang banyak. Lah apa perasan tak ada dah. Pasal apa yang dia duk bawa cerita bukan-bukan. Hak yang bulu banyak, bulu tangan banyak, lupa dia. Dia tu keturunan Melayu dah, pak dia menikah dengan orang Melayu. Saya pun heran kadang-kadang orang ni dia suka dengki, dia suka hasad dengan orang. Jangan buka aib orang. Bukan kata siapa yang cakap, saya yang cakap ni pun ada aib saya di mana-mana. Dan ada orang tahu keaiban saya. Saya tak ceritalah kat Haji Koli, cerita habis kat Haji Koli, pecah razia saya. Tapi keaiban kita ada. Tak usahlah duk cerita. Kalau dah tahu, sengap je. Tutup mulut je. Dia dengan Allah Ta'ala lah, serah dia lah kepada Allah Ta'ala hak selebihnya.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagilah hidayah kat dia. Saya buka aib orang. Kegelapan hati ditokok dengan rangsangan syaitan, selalu menyebabkan diri kita menyebut-nyebut kesalahan dan kekurangan orang. Syok. Pasal apa? Pasal bercampur dengan syaitan. Hak tu yang syok cerita ni memang aku nak abang kang. Piang nak abang dengan orang lain. Mulalah. Lah ni aku nak abang kang. Anak orang hak sebelah rumah aku tu. Malam kemarin Hindu hantar balik tengah malam pukul 2. Dia pergi kerja tahun mana orang tak tahu. Lepas tu 2-3 malam lepas aku tengok Cina hantar dia balik. Lepas tu lah ni baru dia faham kata dia mengandung dah tak tahulah pak hak mana satu. La ilaha illallah. Boleh tak kalau kita tersuruh cerita apa? Depa tu pun duk jaga aib kawan tu. Kawan tu pergi kerja di mana kita tak tahu, tiba-tiba dah kawan tu mengandung, kita pun duk pergi habar pula. Cerita benda tak tahu orang. WhatsApp pula tu tangkap gambar. Abang tengok ni gambar ni. Kalau orang selalu pakai baju besar-besar macam ni, selalunya orang macam mana? Kan kata siapa ada ustaz-ustaz pun lepas tangkap gambar, hantar. Tangkap gambar, prak. Hantar kat kawan-kawan. Malu kawan tu. Tahu tak dia bawa siapa? Tahu. Tu mak menakan dia. Dia kata aku pasangkakan tak berani, rupa-rupanya berani juga. Prak dekat gambar. Padahal dia bawa mak menakan dia pergi klinik. Bini dia lah suruh bawa. Dia tak kenal bini kawan tu pun dia tak kenal, mak menakan kawan tu pun dia tak kenal. Mak menakan makcik dia memanglah muda gila, lebih orang bini dia kalau. Tapi dia bawa pergi. Orang dekat gambar, aku sangka dia tak berani, rupanya berani juga, padahal bukannya orang lain, dia beradik dia. Lepas tu hantar pula pergi sana, hantar pula mai sini. Last sekali sampai balik kat dia, la ilaha illallah, hampa ni jadi kerja. Ada satu masa seorang tok guru, orang kata macam-macam kat dia. Kemudian satu orang anak murid yang duk rajin kata kat dia tu mai minta maaf. Dia kata tak apa, aku maafkan kamu. Cuma boleh tak aku nak minta tolong kamu buat satu benda. Waktu kamu balik nanti, kamu beli bulu ayam, kamu cabut bulu ayam yang ada apa? Ada batang kayu, ada batang apa ni, rotan tu. Kau cabut. Lepas tu engkau balik ke rumah. Masa engkau nak mai sagi kali yang berikutnya, waktu yang berikutnya nak mai semayang, engkau kutip balik bulu-bulu ayam yang kau cabut tu. Bawa mai kat aku. Semua kita jangan tinggal sikit pun. Semua. Jangan tinggal sikit pun. Bawa mai kat aku. Kawan tu pun pilah cabut. Main-main nanti dia kutip. Dia kata engkau kutip semua ke? Dia kata ada yang telah diterbangkan angin. Lagi ada yang telah jatuh sampai bawah aku tak boleh nak ambil. Lagi tu jahat lain semua aku kutip. Macam itulah yang engkau sebarkan berita buruk tentang aku. Ada yang telah engkau pi clear balik, orang tak pi counter balik. Tapi engkau tahu tak, ada yang engkau dah maklum tentang keburukan aku, dah sampai ke mana-mana yang kau sendiri tak pi berbetul dengan dia. Dia masih menyangka aku macam tu. Kita dah hantar merata-rata dah. Takkan kita nak boleh counter balik? Mungkin kau tu tak tengok dah WhatsApp kita yang berikutnya. Dia tengok hantar elok je. Heranlah ustaz tu pasal apalah 2-3 masjid pakat tak panggil dah aku pergi mengajar. Rupanya dia kata dia ada buat benda tak elok, padahal tak pun dia tak buat pun. La ilaha illallah. Tu yang kata fitnah tadi ni. Allah, dia bukan merosakkan reputasi, tapi sebenarnya merosakkan orang lain sama tak dapat ilmu dia. Tuan-tuan, kita terdorong melihat keaiban orang sehingga terlupa melihat keaiban dan kekurangan diri. Bak kata orang tua-tua, kuman di seberang nampak, tetapi gajah depan mata tak nampak. Patah orang tua lah. Ya. Islam menuntut kita melihat kekurangan diri. Macam cerita orang nak pergi 3 ekor lah. Ada seorang Pak Haji, dia nak try satu budak perempuan kerja jaga yang kaunter nombor ekor tu. Budak perempuan tu pakai tudung elok lah, kerja kaunter hak duk tulis nombor ekor.
Ada seorang Pak Haji, dia saja nak try je, dia pakai lebay. Masuk dek ni saya nak beli nombor ekor. Pak Haji tua dah, Pak Haji malu kau orang main nombor ekor. Dia kata, hang kira aku tua, tu yang hang dengan pakai tudung pun duk jual nombor ekor kau orang tak malu. Dan dia lupa, dia duduk cerita orang lain dia. Pak Haji ni tua lah, Pak Haji ni orang Islam lah, buat malu orang Islam nak beli nombor ekor. Anu kira yang orang hak beli tu, hak orang hak jual pakai tudung elok tu tak kira. Ni marah kat kawan tu. Orang tua-tua tu macam tu lah. Ada satu orang tua kat belah Bali, ada yang duk jaga kaunter tu jerkah dia. Dia kata ni seorang lagi Pak Haji harap tua ya, tak faham-faham orang abang. Cari duit pecah lain kali kalau nak main. Dah tahu dah kata kena bayar RM83 3 kupang 5 duit. Carilah duit pecah. Siap-siap kami nak kena cari pula duit pecah. Ish. Marah ke orang tua tu. Orang tu kata, cik oi, tak usahlah duk jerkah kami ni orang tua-tua. Dah lah rupa huduh, perangai pun huduh. Orang tua-tua tuan-tuan ni tak nak heran siapa. Dia kata kat pegawai hak duk tunggu hak kaunter, jaga kaunter tu lah, dia kata dah lah rupa pun huduh, perangai pun huduh. Tengok-tengok mai bulan depan nak bayar pula tak ada lah, pergi mana tu. Pada muka kata lagi ke orang, dia marah, dia banyak kali dah kot. Orang tua-tua bayar duit pinjaman risda. Kan dia perlu pinjam banyak bulan-bulan kan. Iyalah bayar RM3 RM89 9 kupang, RM83 3 kupang 5 duit, RM76 4 kupang. Ni semua duit pecah ada. Dia bagi duit RM1 lah, RM89 dia bagi RM90. RM73 dia bagi RM75 kan. Kawan tu kata sedialah duit pecah siap-siap. Orang duk habang banyak kali dah, tua-tua tak faham. Kata hak tu je pasang. Dah lah rupa huduh, perangai huduh. Ambil. Minggu depan, bulan depan dia kata aku pergi tengok tak ada lah. Pergi mana tak tahu, padam muka je lah. Minta maaf lah tuan-tuan, ada anak-anak yang kerja bank, tolong cakap baik-baik dengan pelanggan. Sebab apa? Sebab pelanggan adalah orang yang menyimpan duit dalam bank dan juga orang yang bagi duit saham dalam bank, dan dana hak dalam bank semua pelanggan bagi, dan duit itulah bagi gaji kat kawan duk jaga di atas. Jangan duk terkah kami duk bagi gaji kat hangpa. Abang tuan-tuan, hak pegawai bank mana-mana lah terkah. Ni seorang makcik ni tak faham-faham. Atau baik sikit ni, cik, kami hak duk simpan ni lah yang duk bagi gaji kat encik. Bank bukan ada duit, abang dia. Bank make duit siapa? Make duit kami lah. Saham-saham yang kami lah duk simpan, duit-duit yang kami lah duk simpan, duit itulah yang bagi gaji kepada cik semua. Jangan duk cokah kami tak tahu kan. Tuan-tuan, saya biasa kata agak sepatah tuan-tuan. Main cokah-cokah kita, Aish, aku dah lah tunggu lama, lepas tu main duk cokah pula, silap orang kot. Saya kata kat dia, ni cik nak abang pergi bank bukan ada duit oh. Yang duk bagi duit ni kami oh. Cik pun nak gaji kami yang bayar, dengan terkah orang. Sengap ngayak tu, esok 2-3 hari keluar radio. Wah. Keluar sentuhan duha dari Kedah FM, keluar tu keluar tu, oi cerita orang bank terkah saya, la ilaha illallah. Apalah punya perangai dia kata kelaya pun hang janganlah duk sebut dalam radio. Sebut dah. Manager bank telefon, ustaz, awak pergi duk sebut dalam radio. Kata buat macam mana nak sebut dah. Tak boleh silap langsung. Cik Eti tak tahu mai tua kot. Haji Koli dia muda hari, tak tahu apa Cik Eti. Saya ni tak tahulah. Dia cepat Cik Eti. Orang buat macam tu Cik Eti tu. Islam menuntut kita melihat kekurangan diri, dengan cara itu kita dapat memperbaiki kekurangan kita. Menuding jari mengatakan orang lain tidak betul sebenarnya memberikan isyarat bahawa diri kita sendiri ada banyak yang tak betul. Ibarat menunjukkan jari telunjuk kepada orang, 1 jari arah kepada orang, 4 jari menuding pada diri kita. Ini bermakna bukan orang yang buruk sebenarnya, malah kita yang lebih buruk daripadanya.
Oleh itu biasakan diri kita melihat keburukan diri sendiri, bukan keburukan orang. Jangan menjaga tepi kain orang katanya, sedangkan tepi kain kita koyak rabak. Dalam Islam ada digariskan sifat positif yang perlu dihayati dalam hubungan sesama manusia, iaitu melihat satu kebaikan yang ada pada orang meskipun terdapat banyak kejahatan pada dirinya. Tengok hak baik dia tu. Saya tak silap saya, Nabi Musa lah pernah tanya kawan dia. Nabi Musa pernah tanya sahabat dia, apa yang kamu tengok pada bangkai anjing ni? Nabi Musa tak silap dia. Dia tanya sahabat dia, wahai sahabatku, apa yang kamu tengok pada bangkai anjing ni? Kawan tu kata, ulat penuh perut dia. Kawan tu kata, busuk sungguh daging dia. Kawan tu kata, kotor sungguh ayak-ayak daki danuk dia, kotor. Kawan tu kata, aku tak tahulah, tak ada benda baik pada bangkai ni, semua tak elok. Lepas tu satu seorang tu kata, aku tengok gigi dia putih bersih walaupun badan dia kotor. Apa? Dia masih nampak ada benda baik pada tu. Sebab itu tuan-tuan, nak bagi sayang ke orang, tengok baik dia. Nak bagi meluat ke orang, tengok jahat dia. Itu senang je. Tuan-tuan nak meluat siapa-siapa, senang je. Tengok belah jahat dia, tak benci. Walaupun baik dia banyak, tengok jahat dia, tak benci. Walaupun jahat dia banyak, kita fikir baik dia. Ni dialah manusia yang aku panggil suami ni. Aku fikir tak ada baik apa, tapi sepak aku tak pernah, tendang aku tak pernah, terajang aku tak pernah, mulut dia mencarut kat aku, hak lain semua dia buat macam-macam, tapi hak ni dia tak pernah buat. Cukuplah, aku syukurlah taran ni pun. Dia akan sayang kat suami dia. Kalau hak baik banyak, berlambak-lambak, dia nampak hak tu je, tak elok, tak elok, tak elok. Pasal apa? Hitam. Tak elok. Dia nampak hitam tu. Dia duduk tengok cerita Korea, mana ada hero Korea hitam, semua hero Korea putih. Tu kan duk tengok cerita Korea, hero Korea handsome semua. Tengok hero rumah, la ilaha illallah, gulung kain buh tepi. Akulah meluat sungguhlah ngayah hang. Tiap-tiap pagi gulung kain buh tepi. Lepas tu laki dia jawab, apa hang duk kira aku gulung buh tepi? Tok Wan aku dulu gulung buh belakang tu. Tu dia lagi teruk. Gulung kain buh belakang. Gulung duk di belakang. Tu Tok Wan aku ni kira aku ekek kat ni, gulung buh tepi ni. Duk nampak hak tak elok, duk nampak hak kulit hitam dia, padahal hak baik berlambak lagi. Dia tu orang yang bertanggungjawab. Dia tu orang yang sentiasa duk tengok kok kalau kita kecil hati, ambil hati kita. Dia tu jaga anak-anak, hantar anak-anak pergi sekolah, pergi ambil anak-anak, lepas tu pergi kerja lagi, malam pun duk pergi goreng kuih-tiaw umur sepasang malam, balik kesak tangan dia. Perempuan balik di rumah tengok suami duk tidur, pegang tangan suami, kasak tangan dia. Lepas tu katalah kat dia, bang no, inilah tangan kasak yang duk cari makan bagi kat kami. Dia mesti celik mata tengok, hang kata apa? Perempuan tak pernah pegang tangan suami, gosok, tengok, ya Allah kasarnya tangan abang, inilah tangan nak duk buat kerja selama ni bagi hampa makan. Suami pun pegang tangan isteri, kedut tangan mak hang, inilah tangan duk masak nasi sampai jadi kedut pidah. Duk masak nasi kat dia kan tak sedap, duk kira makan nasi mamak sedap, nasi ku tak sedap. Oleh itu biasakan diri kita melihat keburukan diri sendiri, bukan keburukan orang lain. Jangan jaga tepikan orang sedang tepikan kita koyak rabak. Dalam Islam ada digariskan sikap positif yang perlu dihayati dalam hubungan sama manusia. Melihat kebaikan yang ada pada diri orang itu walaupun terdapat banyak kejahatan pada dirinya. Apabila melihat diri kita pula, lihat kejahatan yang ada pada diri kita walaupun kita pernah melakukan banyak kebaikan. Ada benda jahat pada diri kita. Hanya dengan cara ini saja terselamat kita daripada bisikan syaitan yang sentiasa mengatur perangkap untuk jerumuskan kita ke neraka. 5 peringatan Imam Syafi'i. Baik, peringatan yang kedua, sabar dengan musibah. Tuan-tuan, cerita bab sabar ni tak tahu, kita sendiri-sendiri ialah ilmu sabar ni orang tak mengaji.
Ada orang ngaji kan cerita ilmu sabar, kita sendiri je sabar. Ada orang sampai tak sabar-sabar. Ada orang tak reti nak sabar. Tak reti nak sabar. Saya kata lapak ayam tu, suruh lelaki berhenti kereta lala tu ke. Marah kat lelaki sebab lambat berhenti kurang lapak ayam. Punya perongwehnya. Lepas tu makan-makan ayam tak sedap ayam. Dia terak terus mangkuk tu. Allahu Akbar. Awaklah jadi gitu. Tua-tua kot no. Bila lapar je baik cari bagilah. Ada satu kes yang berlaku belah kawasan Ustaz. Suami dia biasalah orang lelaki kalau sakit lah banyak akal lah sikit. Dia bangkit pagi tu dia kata kat isteri dia, aku dahaga yang sangat-sangat. Bancuh yang Milo kat aku Sat boleh tak? Tunggulah Sat, nantilah Sat orang sampai nak buat apa tak dan lagi. Nak kira yang Milo dia. Sat main-main tengok mati dah. Semenjak tu lah isteri dia tak pernah minum air Milo dan tak pernah tengok lah tin Milo dalam rumah. Apa jangan bagi ada. Aku terkilan hati tak sempat mencuh air kat ayah hampa dia mati. Jadi lah ni suami suruh buat apa tuan-tuan perempuan, buat je. Sekali kalau dia mati tak dan kita menyesal, balik buat. Dah bukan bagi racun tapi nak apa? Macam satu misi cerita kan, ada satu perempuan baru salin. Dia nak minta minum apa tak tahu. Misi kalut tak nak basuh tangan tapi tak abang lah kat dia, tak kata apa pun kat dia. Tiba-tiba mamai tengok meninggal dah. Allah hak tu pun dia kata berapa lama ni tekanan ni. Setiap kali dengar orang minta je saya terus jadi pelik dia kata. Jadi pelik, jadi macam dengan jadi macam tu. Pak saya biasa kena macam tu. Dia dah sambut anak dia semua siap, kita nak cuci tangan, nak buang sarung tangan, nak apa semua, ambil masa lah. Tak kita nak bancuh ayam kat dia. Ya lah abang, saya tak tahu, saya tak pernah beranak. Dia kata orang lepas salin dia lepas ayam, dia akan minta anak ayam. Tu cerita dia lah. Apa Imam Syafi'i kata? Sabar menghadapi musibah adalah sebesar-besar erti sabar. Tu orang tak kena tak tahu. Musibah ni kesusahan. Ni macam kawan saya hak di Bali, saya duk cerita tu. Saya tanya telefon dia, Assalamualaikum, macam mana apa Ustaz? Dia kata tak ada apa dia kata rumah dia bawa pergi habis tak ada apa. Motor pun tak ada. Motor dia pun ayak bawa banjir baru ni. Ada tak ni hak pelapik tiang, dia kata 4 butir lah, 4 biji pelapik tiang, hak lain semua tak ada. Mu nak mari pun nak tidur mana Ustaz? Dia kata kat saya, lagi kutik duit buat mari dia dah. Pergi cari duit, bawa main kat dia. Aku buat rumah molek esok ni, mohon marilah, mohon ni hampa lah, marilah tengok. Dia kata tak ada apa, harap sabar je yang boleh tahan pun. Dia kata ni sekian ni, tengok sekian ni rupanya kesian. Aku sekian ni tengok anak-anak ni. Dia kata anak-anak dia tidur rumah orang, dia sedih. Ada kawan-kawan pergi tengok takat gambar semua, hantar mereka kami memang sedih pun. Dia tu badan dia gemuk je, tak ada baju nak pakai, tak cukup saiz. Dia tahu orang semua tak boleh bagi kat dia, dia kena buat baju lain. Kesianlah kat dia. Musibah. Tuan-tuan boleh tak kita cuba selami kepayahan dia? Susah tuan-tuan. Okay. 10.30 tuan tengok lah. 10.30 kan pukul 11 10.30 kan 10 suku. 10 suku dah, 10.30 lah, 15 minit dah. Sikit lagi nak tuan. Sabar menghadapi musibah adalah sebesar-besar erti sabar, di mana sabar itu sendiri memerlukan kesabaran lagi. Manakala bala dan musibah menunjukkan adanya perhatian dan kasih sayang Allah. Rupanya Allah Ta'ala sayang, dia cuba uji hamba dia. Oleh itu syukur, kerana syukur yang demikian adalah setinggi-tinggi nikmat syukur. Yang pertama disebutkan dalam buku ni, dia kata kalau anda menghadapi kepayahan dan kesusahan, jangan mengeluh. Terdapat individu yang kurang yakin dengan keimanan dan kerap mengeluh.
Apabila mendapat cubaan dan berbentuk musibah dan malapetaka, mereka engkar dengan Allah. Sembahyang pun mereka tak dah, puasa pun mereka tak dah. Ni ada orang duk apa kata viral kat kita. Pusat-pusat apa ni pengumpulan banjir, bila ada orang sembahyang jemaah tak ramai pergi sembahyang. Tak insaf lagi, la ilaha illallah. Pusat hak duk kumpul orang-orang banjir tu, hak duduk dalam dewan tu, bila Allah Akbar, la ilaha illallah, ada orang sembahyang tak pergi sembahyang, duk relax, isap rokok je. Padahal dia menghadapi musibah yang cukup teruk dah, tapi dia tak pernah mau bersyukur dengan Allah. Dan malapetaka mereka engkar, solat pun tak mau, puasa pun tak mau. Orang seperti itu apabila beroleh kekayaan, dia menjadi sombong. Kedudukan yang ada digunakan untuk kepentingan sendiri. Dia nak orang bagi kat dia. Ni rumah dah relai habis. Ni siapa dia nak bagi kat kami? Kerajaan negeri kata tak apa, kami buat rumah sebuah. Takkan nak buat rumah kecil macam dengan rumah PPRT, dia kata. Pada paling tidak rumah macam rumahku dulu. Rumah dulu pun bukan rumah dia, rumah hak pak dia tinggal kat dia. Tak mau syukur lagi ke orang nak bagi. Tu kadang-kadang manusia ni bila beroleh ilmu pengetahuan, dia gunakan untuk bagi rugi orang. Dia ada ilmu sikit lebih pada orang, dia duk kena orang lain. Hal itu terjadi apabila semua itu dipenuhi dengan jalan yang tidak wajar. Itu yang kata sabar dengan musibah. Itu pesanan Imam Syafi'i. Jangan ingat dikala susah dan lupa dikala senang. Itu dia. Golongan berikut adalah ni hak yang sambung tadi ni, bukannya hak baru ni. Ni hak sambung hak Imam Syafi'i kata ni. Ya, ingat Allah Taala dan sabar dikala susah dan senang. Golongan berikut adalah individu yang apabila mendapat kesulitan, musibah, malapetaka atau kemiskinan, mereka ingat Allah Taala, tapi selepas beroleh kenikmatan mereka lupa kepada Allah. Apabila ditimpa kesusahan mereka berdoa, sebaliknya apabila mereka dah jadi senang mereka lupa untuk berdoa. Ini adalah individu yang apabila memperoleh nikmat mereka lupa Allah. Apabila ditimpa musibah baru mereka ingat Allah. Seperti yang dikatakan oleh Allah SWT dalam surah Fussilat ayat 51, apabila kami kurniakan nikmat kepada manusia, berpalinglah dia dan menjauhkan diri. Dan apabila ditimpa kesusahan mereka berdoa dengan panjang-panjang. Itu ada cerita dalam Quran. Dia duduk dalam kapal, Allah Ta'ala hantar main gelombang, gedebung dekat nak terap kapal mereka. Pakat semayang hajat, minta doa lah. Bila kapal elok balik je, terdiam. Pakat menari ronggeng habis semua. Satu kapal menari, menyanyi, minum arak, sebab tak ada lah masalah, tak ada lah. La ilaha illallah. Dan tidak mengenal dan tidak memerlukan Allah lagi. Tetapi bila ditimpa kematian ketua keluarga yang mengejut, mereka sibuk memanggil orang lain baca Quran. Sebelum itu mereka tak pernah pun nak baca Quran di rumah. Ni yang disebutkan sebagai orang yang lupa daratan. Ya, orang yang pada ketika susah dia cari Allah. Pada ketika senang dia lupa Allah. Baik, pesan Imam Syafi'i. Yang ketiga, atas saat ni biarlah yang kedua. Dah 5 minit. Apabila seorang di antara kaum kerabat atau jiran saudara kamu sakit, pergilah ziarah, kerana disaksikan oleh malaikat, dicintai oleh Allah. Saya pernah sebut ya, kata orang sakit ni sebenarnya orang yang mustajab doa. Malaikat suka, Allah Ta'ala sayang. Dalam hadis kursi pun anda kata, kenapa kamu di akhirat esok, Allah Ta'ala tanya hamba dia, kenapa kamu ketika aku sakit engkau tidak pernah ziarah? Hamba dia jawab, Allah Ta'ala takkan engkau sakit ya Allah, engkau maha sempurna. Tak, aku berserta dengan orang-orang yang sakit ketika di dunia dan kamu tak pernah ziarah dia, seolah-olah kamu menziarahi aku pada ketika itu. Oh, macam tu maksud dia. Kemudian di sini diletaklah banyak tentang adab-adab ziarah orang sakit. Baca bila sekali lalu nah. Belum pukul 10.30. Haji nah, 10.30 nanti nah. Kan pukul 11. Pukul 10.30 lah Haji. Yang pertama, adab menziarah orang sakit, jangan duduk terlalu lama. Sekiranya menziarahi pesakit dia tak selesa,
Kalau dia kata, Haji duduklah sat lagi, temanlah aku duduk sini ni, tak ada orang jumpa, tak apalah. Ni dia tak kata apa kerana semasa ziarah orang sakit, kerana perbuatan itu akan mengganggu dia nak rehat apa. Jangan duduk lama. Yang kedua, semasa berdiri di sisi dia, sentuh pegang tangan dia, letakkan tangan pada dahi dia, dan juga doakan untuk dia. Yang ketiga, ceritakan kelebihan-kelebihan dan fadilat orang-orang sakit, antaranya mustajab doa. Dan cerita kat dia orang Nabi-Nabi dulu yang sakit teruk-teruk. Nombor 3. Nombor 4, berikan nasihat-nasihat yang baik. Contohnya, sabarlah, sakit ini ujian Allah, dan cuba-cubaan ini adalah untuk memperolehi ganjaran pahala di sisi Allah. Yang keempat. Yang kelima, jangan makan makanan yang orang hadiahkan kepada dia. Sekiranya kita makan, padahal pahala ibadat ziarah kita tu akan hilang kerana makanan tu makanan dia. Kecuali kalau dia suruh. Dia kata, Haji boleh tak? Ada satu jenis makanan dia letak kat saya ni, saya tak boleh makan. Makanan tu pedas. Boleh tak tolong perhabis, saya takut lagi rosak nasa. Apa dia? Nasi lemak. Dia kata ada bujang mana buat, contoh je. Ada bujang mana tak tahu buat, dia kata sedap, nak bagi hang makan. Saya tak boleh makan, pedas perhabis lah saja. Macam saya pergi tengok datuk saya dulu, datuk bos saya dulu, dia makan buah anggur tu masam. Dia makan dah, saya tengok bekas dia ambil ada dah masam. Dia nak suruh saya makan, sagi ikut saya rasa macam dengan teralat. Dia kata, Ustaz Ma'isa boleh tak minta tolong, apa dia datuk, tolong basuh sak buah anggur ni, anak nak makan. Saya basuh, so saya duk perhati dah, ni bekas orang ambil dah ni. Tak apalah, saya pun basuh. Kira basuh kali kedua dah tu. Datuk, dia, saya pun ambil lah sebiji buah anggur tu, koyak kulit dia sikit-sikit, takut sekali dia nak makan, tak boleh, bagi kat dia makan. Anak tak boleh makan lah, anggur ni masam. Alang-alang dah hentak basuh, hentak makanlah perhabis. Saya pun makan sambil sembang dia, nyap. Habis semua. Kita yang sihat makan anggur masam tu tak berasa masam sangat, mungkin dia tak tahan kot dengan masam. Saya makan habis semua. Masa naik kereta nak balik dengan kawan saya punya marah, apa entah ni, sampai tak malu langsung depan datuk pergi makan anggur dia sampai habis. Kami duk perhati, dia kata kami tak berani. Mereka tak berani makan. Saya kata dia suruh saya makan, tunggu pagi. Habis semua ni, dia segugui anggur. Ambil, suruh pergi. Jangan makan makanan dia, kecuali kalau dia suruh lah. Yang ketujuh, sunat dibacakan doa untuk dia. Ya Allah, Engkau bagilah kesihatan kepada sahabatku ni, Ya Allah. Engkau berilah afiah kepada diri dia supaya dia boleh buat ibadat, Ya Allah. Tapi ada dalam Jauharul Mauhub yang kami baca dulu di Masjid Moyong tu, apa doa yang dikata dalam tu bila tengok kau tu dah sakit teruk, nampak dah nazak dah. Boleh doa macam ni, Ya Allah, kalau seandainya hidup bagi dia baik, Engkau hidupkanlah dia, Ya Allah. Kalau seandainya mati itu lebih baik, selesa dan sentosa bagi dia, Engkau bagilah dia mati, Ya Allah. Kesian tengok dia dalam keadaan yang terlalu uzuk sangat-sangat. Boleh, tapi kalaulah tak perlulah. Kalau perlu, pegang tangan dia, Ya Allah. Seandainya hidupnya lebih bermanfaat daripada mati, yang Kau bagilah dia hidup, Ya Allah. Mudah-mudahan dia boleh buat ibadat. Dan kalau seandainya matinya itu baik bagi dia, Ya Allah, Kau matikanlah dia. Kita tak sanggup tengok kawan. Boleh. Tapi janganlah pada ketika sakit sikit-sikit ya pergi doa ke dia, Ya Allah, bagi mati buanglah. Ada apa buat hinggap ya. Tak boleh. La yatamayyananna ahadakumul mauta illa muhsinan wa illa masian. Jangan kamu mencita-citakan seseorang itu mati sama ada dia jahat ataupun dia baik. Jangan. Tak boleh minta bagi orang mati.
Tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, cukuplah sekadar itu wasiat Imam Syafi'i. Saya ambil daripada buku ni lah, buku 30 wasiat Imam Syafi'i ni. InsyaAllah nanti ke depan kalau ada lagi peluang masa, kita sambung lagi. Ada banyak lagi cerita-cerita dalam ni yang boleh kita ambil pesanan-pesanan yang sangat-sangat bernilai oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ampun maaf salah dan silap, mudah-mudahan jumpa lagi. Wallahu a'lam. Sudah membaca umul kitab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika min haula'il arba'. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wardina warda 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juadah sikit tuan-tuan, juadah ringan belakang.